إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sidang ahli Jumaat yang dimuliai dan dirahmati Allah sekalian. Benarkah umat Islam sekarang berada dalam kelemahan dan kemunduran? Untuk kita menjawab soalan dan pertanyaan ini, perlu kita buat kajian, kita wikra seksa keadaan umat Islam di seluruh dunia, termasuknya kita sendiri. Sebenarnya bila kita lihat buat kajian bahawasanya umat Islam ada titik kekuatan dan ada juga titik kelemahan. Bukan semuanya lemah dan bukan semuanya adalah kuat. Seperti kalau kita tengok di segi kekuatan umat Islam adalah sangat besar. Pertama, kalau kita tengok dari segi sumber kemanusiaan, sapayakon manut. Kalau kita bila hitung umat Islam sekarang, alhamdulillah dari sehari ke sehari meningkat hingga kepada 1,800 juta lebih di dunia ini, terutama di Asia kita. Indonesia 200,000 lebih, dan dalam negeri yang diperintah oleh orang yang bukan Islam sendiri pun ramai seperti China, India dan sebagainya. Jadi tidak syak lagi sumber kemanusiaan ni, sapayakon manut, adalah satu kekuatan yang besar bagi umat Islam kita. Yang keduanya, kita tilik dari segi sapayakon tamacat, atau kita panggil sumber kekayaan. Ini juga tidak, kalau banding dengan umat yang lain, kita umat Islam adalah mempunyai kekuatan yang juga sangat besar. Kerana kebanyakan negeri-negeri Islam, terutama negeri Arab, mempunyai sumber-sumber kekayaan yang banyak. Sama ada minyak, sama ada gas, sama ada emas, sama ada biji-biji dan lain-lain lagi. Maka ini adalah satu kekuatan yang besar, sehingga negara-negara dunia beli daripada negeri-negeri Arab minyak dan gas dan sebagainya. Itu satu kekuatan. Tambah pula daripada kekuatan sumber manusia. Satu lagi sumber kekuatan umat Islam yang kita tidak syak lagi, iaitu kekuatan sumber keagamaan. Sumber keagamaan adalah sangat besar. Kerana kita umat Islam tidak khilaf, tidak berselisih, berpegang dengan Tuhan yang satu. Tidak ada umat Islam yang mengatakan Tuhan 2, 3 dan sebagainya. Dan pula kita mempunyai Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul yang satu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mempunyai kiblat yang sama. Bila kita melakukan solat, sama-sama kita menghadap kepada Baitullah Al-Haram di Mekah.
Dan pula kita mempunyai Al-Quranul Karim, adalah Quran yang satu. Sejak daripada dulu sampai sekarang, kecuali orang-orang yang menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala seperti Syiah, maka dia pergi kata Quran ada lain lagi daripada Quran yang kita duk pakai, duk guna, duk baca, duk buat halaqah dan sebagainya. Tiga sumber ni adalah cukang kong tercacat Muslim, sangat besar. Kalau kita umat Islam dapat menggunakan kekuatan ni, maka sudah tentu umat Islam adalah umat yang kuat di dunia, yang mana seperti mana kekuatan ini dimiliki oleh umat Islam di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala puji umat Islam di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Kalau banding dengan umat lain, maka kamu umat yang terbaik, umat yang utama, umat yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipuji oleh Allah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kedua pula, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak dia telah menetapkan, menjadikan kita umat Islam sebagai syuhada ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Ini kekuatan dan keutamaan kebaikan umat Islam kita, yang kita sama-sama bersepadu dan kita pula bersatu. Alhamdulillah allazi bi ni'matatin musallah. Tapi bila kita tengok cut-on umat Islam kita ni, ada beberapa titik kelemahan. Terutamanya kita tengok zaman sekarang dari segi keagamaan adalah adanya kelonggaran atau kelemahan dalam menghayati ajaran Islam. Terutama para pemuda-pemuda kita yang sekarang mereka dilanda oleh kemajuan zaman baru, zaman moden, zaman teknologi yang raipundan, yang tidak ada batas, terutama dari segi teknologi hubungi atau kita hubungi dengan terosap, dan juga permainan-permainan, berbagai-bagai permainan yang mana mereka itu lalai daripada kewajipan mereka sebagai seorang manusia, sebagai Muslim. Kadang-kadang sampai mereka itu sanggup tinggal kewajipan semaya, dan sanggup tinggal kewajipan belajar dan mengaji. Ini satu kelemahan umat Islam. Pengajian dia adalah menurun daripada dulu. Pernah umat Islam kita, daripada pemuda-pemuda kita, yang mana mereka itu meningkat dari segi pengajian mereka. Tapi sekarang boleh dikatakan semakin hari semakin mundur dari segi pengajian dan dari segi menghayati, mengiltizam dengan ajaran Islam kita. Ini satu kelemahan yang kita patut fikir, sama-sama mengambil berat bagaimana kita nak didik, nak asuh anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, supaya mereka kembali menjadi sebagai tenaga yang kuat dalam membawa ajaran Islam, baik untuk diri dia dan juga untuk masyarakat. Sedang hadirin jadi hamba sekalian. Dan bila kita tengok pula dari segi kekayaan, memang umat Islam kaya. Beberapa negeri mempunyai sumber kekayaan yang banyak, tapi penggunaan kekayaan ini kadang-kadang salah guna pada tempatnya. Kita tengok seperti umat Islam di hari ini banyak terpaksa kena hijrah
melarikan diri daripada peperangan yang berlaku sana sini adalah kebanyakannya berlaku dalam negeri-negeri Islam, dalam negeri-negeri Arab, menyebabkan yang teramai sekali, bilangan yang paling ramai sekali orang hijrah iaitu orang Islam, sama ada negeri Arab atau bukan negeri Arab macam Rohingya dan sebagainya. Ini suatu problem yang sangat besar, yang mana kebanyakan negeri yang ada kekayaan ini tidak begitu ambil berat dengan saudara-saudara dia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah daripada negeri-negeri Eropah, negeri-negeri kafir, dan pula kadang-kadang tidak ada tempat untuk dia berdiam, untuk dia tinggal, untuk dia duduk, untuk dia hidup. Apatah lagi dari segi makanan dan perubatan mereka adalah sangat kurang. Kalaulah kekayaan ini dikumpul, dibuat untuk beri pertolongan kepada saudara-saudara kita yang mana mereka terpaksa kena berhijrah, berpindah daripada negeri rumah tangga mereka, maka adalah suatu perkara yang sangat baik untuk kita menjadikan saudara kita sebagai sasaran untuk kita tolong. Tapi malangnya setengah negeri dia adalah kurang ambil berat dengan saudara-saudara yang menimpa musibah dan sebagainya. Dan satu lagi, umat Islam kita ramai kena tindah, kena buat zalim, buat nyanyo seperti di China sekarang lah ni. Dulu dia duduk di bawah pemerintahan komunis, maka sikit banyak kebebasan beragama tidak sama dengan kita. Mereka tidak boleh azan keluar daripada masjid, mereka tidak boleh menjalankan kewajipan yang banyak daripada agama. Tak serupa kita, masya-Allah. Kita alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita boleh hidup dalam negeri yang mana perlembagaan dia memberi kebebasan beragama dan menjalankan kewajipan agama yang banyak lebih pada negeri-negeri lain. Bahkan lebih pada negeri yang nama negeri Islam lagi. Kita boleh mendirikan masjid, kita boleh tubuhkan badai-badai dakwah, badai untuk tolong anak yatim, badai untuk pengajian, badai untuk menjelih ilmi, badai banyak kita boleh buat untuk agama kita. Tapi kita sajalah yang cuainya, tidak ambil peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perlembagaan negeri kita yang memberi kebebasan yang banyak pada kita. Alhamdulillah. Negeri lain, negeri jiran kita, kalau nak baca ketubah macam saya baca ketubah hari ni, dah tentu kena ambil tauliah, nak ambil surat anuyat, nak ngajar di masjid, nak ceramah masjid, kena ambil baik anuyat. Tidak boleh dengan cara sebebas-bebas atau nak jemput dengan cara tidak ada persuatan, tidak boleh sama sekali. Ini alhamdulillah suatu nikmat yang besar. Selain pada nikmat yang Tuhan beri pada kita, nikmat Islam, maka nikmat boleh menjalankan ajaran Islam dengan begitu bebas, maka ini suatu perkara yang besar daripada nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin yang dirahmati sekalian, bagaimana kita nak menyelesaikan titik-titik kelemahan umat Islam kita? Maka saya katakan bahawa penyelesaian kan kai perkara yang mula sekali, iaitu kita baiki diri masing-masing. Mula dengan diri dulu masing-masing. Pribadi remtun duai tua engkon. Kita menjadi sebagai seorang Muslim yang betul-betul pertama we faham Islam. Gapo dia Islam? Adakah Islam seperti agama lain? Maka tidak syak lagi. Islam adalah berbeza dengan agama lain.
Satunya kerana Islam adalah namanya sudah nama katanya al-Islam. Makna agama selamat, agama santik, agama aman, agama yang membawa kepada salam, bawa keselamatan, selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat, iaitu selepas daripada neraka. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia pesan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu jadi orang Islam yang menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang menghayati ajaran Islam kita. Sebab tu setiap orang, setiap peribadi, kita mula dengan diri kita dulu sebagai contoh. Kalau kita ada keluarga, maka yang kedua kita membina keluarga yang bahagia, keluarga yang menurut ajaran Islam, keluarga yang selamat daripada kecelakaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintah satu tugas yang besar sekali kepada kita, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah Ta'ala mula dengan diri kita dulu, sebab diri kita lah menjadi contoh. Jangan kita jadi macam ketel di tepi patah, tepi laut. Dia berjalan belok, lepas tu dia nak suruh anak dia jalan betul. Tak boleh jadi sama sekali. Kalulah ayah, kalau bapa tak wahi mari sembahyang Jumaat, janganlah suruh anak mari sembahyang Jumaat, kerana ayah tak ada boleh buat contoh. Kalau bapa isyak akad misalnya, bagaimana nak lari anak jangan isyak akad? Kerana bapa, ayah buat contoh tidak baik kepada anak, kita nak lari tak boleh. Nak al-amru bil ma'ruf, nak suruh buat baik, dan nak lari pada buat jahat tak boleh. Ini masalahnya. Kerana diri kita tidak buat contoh, tidak bina, tidak bela, tidak terbiah menjadi seorang Muslim yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin jadi sekalian, setelah mana kita membina keluarga supaya mereka berada dalam garisan Islam, maka kita pula menjalankan kewajipan dakwah, tarbiyah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Karena inilah sebab bagi terbaiknya umat, kuntum khairu ummah. Karena ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena ada menjalankan patibat dan menunaikan al-amru bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik. Tapi suruh saja tak cukup. Dia kena wan nahyu 'anil munkar. Dua tu kena selari. Kena jalan dalam satu masa. Kerana dalam masyarakat kita, bahkan dalam keluarga kita, terkadang ada kemungkaran, kejahatan, penyelewengan, kecelakaan. Dalam keluarga kita kadang-kadang isteri tidak mahu hijab, maka itu satu perkara mungkar. Kita kena bela dia, kena suruh dia hijab. Kadang-kadang dalam satu keluarga anak tidak suka bersolat, lalai pada solat dengan sebab teknologi. Kadang-kadang tidur tengah malam dengan sebab teknologi. Nak tidur dengan line, bangun tidur dengan line, jalan nak pergi semaya dengan line, sudah maya assalamualaikum dengan line. Jadi line belaka, hingga membawa kepada jiwa dia jauh daripada agama, jauh daripada Islam. Sebab itu perlu kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini satu kerja yang besar, tugas yang asah
untuk kita nak mengembalikan umat Islam supaya menjadi kuat. Kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf wan nahy munkar, maka umat akan berada dalam kelemahan. Walau mempunyai kekayaan sekalipun, walau mempunyai sumber kemanusiaan yang banyak, 2 juta, 2,000 juta, 3,000 juta sekalipun, maka tidak ada faedah. Sebab kalau banyak tapi tidak ada kualiti, maka ini adalah masyarakat umat buih panggil. Umat buih. Nabi SAW dia sudah buat satu suatu perkara masa depan umat dia ni ramai akan menjadi buih. Yushiku. Nabi kata yushiku an tada'a alaikum umam kama tada'a ala qas'atiha. Akan ada, selagi akan ada, akan dikerumuni oleh umat-umat bangsa-bangsa lain atas kamu. Kerana kamu ni pada masa tu macam hidayah makan ni, ada berbagai-bagai lauk, berbagai-bagai makan ni, minum ni, sehingga tada'a alaikum umam min kulli ufuq. Nabi kata sehingga umat-umat akan mengerumuni kamu, buat tindah menindahnya, buat hinanya, buat hambanya, macam-macam. Macam ni sudah ada alamat-alamat yang banyak bahawa umat Islam sudah masuk dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat tanya, mengapa jadi begitu? Mengapa umat-umat lain, bangsa-bangsa lain duk mengerumuni kamu, mari duk hina kamu, main duk buat sesuatu kezaliman kepada kamu, main duk bunuh, main duk hambak halau daripada negerinya. Maka sahabat-sahabat wasahara mereka tanya, hal nahnu qalilun yauma idzin ya Rasul? Adakah kita masa tu bilangnya sedikit? Nabi jawab, la, tidak sama sekali. Macam prak pacakon macam noi macam. Bal antum kasirun, bahkan kamu tu banyak. Walakinnakum usaun ka usa'il sayl. Tapi kamu pada masa tu macam buih yang terapung-apung di atas air. Phong sabu, phong nam ti loi na tali. Tu hakikat kelemahan umat Islam, kerana sudah cabut daripada hati dia suatu kehebatan sebagai seorang Islam. Allah Ta'ala cabut sehingga musuh tu asal gerung sikit habuk. Pasal nak khekah, pasal nak makan, pasal nak sepak, pasal nak lutut, pasal nak siku, macam-macam. Boleh buat berlaku. Itu suatu kejadian yang akan berlaku pada umat Islam. Kerana buih, kita kena buih. Bagaimana kita nak mengembalikan buih supaya menjadi suatu perkara yang ada kualiti? Kerana tidak ada kualiti, tidak ada kunafah dalam berugamu, buat main-main dengan ugamu, tidak sungguh dengan ugamu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sungguh wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kamu pegang teguh. Tak ada kata tamassaku. Wa'tasimu tak serupa dengan tamassaku. Tamassaku pegang saja. Ini wa'tasimu pegang dengan teguh kejap akan tali Allah, itu agama Allah. Wala tafarruqu, jangan sama sekali kamu berpecah daripada berpegang. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga dia suruh supaya kita pegang teguh dengan ajaran yang dibawa olehnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Ketika berlakunya perselisihan, perpecahan umat
Naklah kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan kamu gigit kacik bin nawazib dengan gerah-gerah kamu. Bukan kodak makan mamuh pegang saja, tapi kena kacik wi kukuh wi kuat, jangan wi cabut, supaya inilah tepat tumpuan kita ketika berlakunya umat buih, ketika berlakunya kelemahan kalangan umat Islam kita. Oleh itu sedang hadirin, kesimpulannya kita dapati bahawa umat Islam mempunyai banyak istimewa. Di antaranya umat kaya, umat yang ramai bilangannya, nombor 2 di atas dunia ni, dan tak lama lagi 20-30 tahun lagi menjadi nombor 1 bilangan umat Islam. Yang tiganya kita ada sumber keagamaan, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia pegang teguh dengan ini, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan menjadi menyeleweng sama sekali. Tapi dalam hatu, oleh kerana zaman selalu berubah, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, khairu ummati qarni summa yalinuhum. Sebaik-baik umatku iaitu pada masaku. Sebab apa? Masa yukon Nabi banda sahabat kau jud man kap Al-Quran kap Sunnah. Mereka pen percacat tidilai. Lepas tu hingga sikit, kurang sikit, lepas tu kurang sikit. Lepas 3 korun itulah umat Islam menjadi lemah, kuat lemah, pasal surut. Itulah wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami bertukar bergilir ganti di antara manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين ولا سيما اليهود المعتدين الظالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنقذ مستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.